Siapakah Anas bin Malik? Anas bin Malik bin Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji, itu adalah nama beliau. Beliau menjadi khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Jadi beliau ni antara orang yang beruntunglah, 10 tahun bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan bersama biasa, tetapi sebagai khadam Nabi. Dia membantu Nabi dalam apa jua kesusahan Nabi, dan juga beliau lebih tahu berkenaan dengan hidup Nabi selepas isteri Nabi. Isteri Nabi tahulah hidup Nabi tu. Selain daripada tu, sahabat yang paling banyak mengetahui hidup Nabi adalah Anas bin Malik. Tapi Anas bin Malik ni dikenali sebagai sahabat kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia kecil? Sebab dia kecil masa tu. Tapi tarafnya adalah sama taraf dengan kibarus sahabat. Sahabat-sahabat yang besar, iaitu seumpama Abu Bakar, Umar dan sekianlah sahabat-sahabat yang besar. Ibunya menghantar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pembantu beliau. Saat itu Anas baru sahaja berumur 10 tahun. Ibunya mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku hadiahkan anakku kepadamu, dan adalah anak yang pandai menulis." Kisah dia bagaimana ibu ni, Ummu Sulaim, ibu kepada Anas bin Malik ini, boleh memberikan Anas bin Malik. Selepas Nabi Muhammad sampai di Madinah, Nabi dia menumpang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi keluar daripada rumah Abu Ayyub Al-Ansari dan dia mendapat satu penempatan utamalah yang disediakan oleh orang Madinah ataupun orang Ansar ketika itu. Ramailah sahabat datang memberikan sumbangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ni antara yang datang dalam keadaan selah sepinggang. Lepas tu dalam ramai-ramai itu ada seorang yang memberi satu pemberian yang aneh, yang pelik, iaitu Ummu Sulaim. Dalam keadaan ramai memberikan harta, dia memberikan anak dia. Dia beri kepada Nabi, katanya, "Aku hadiahkan anakku kepadamu, dan adalah anak yang pandai menulis." Maksudnya dia pilih juga anak yang nak diberikan kepada Nabi itu dalam keadaan anak yang berkualiti. Dia ada lagi anak lain, sebagai contoh Al-Bara'. Al-Bara' itu abang kepada Anas bin Malik. Al-Bara' ni hati kering tu. Saya ada cerita di sini berkenaan dengan Al-Bara'. Cuma Al-Bara' ni kalau kita lihat personality antara Al-Bara' dengan Anas ni, adiknya Anas, kalau sekali sepintas lalu kita melihat, kita akan berkenan lebih kepada Anas berbanding Al-Bara'. Al-Bara' ni dia tidak sekemas Anas lah. Tidaklah saya mengatakan Al-Bara' ni teruk sangat, tetapi antara dua tu Anas lebih terpilih. Macam anak kita lah, ada 2-3 orang anak kita ni. Ada kadang-kadang kita lihat dalam 2 orang ataupun 3 orang anak kita ni, ada yang kita lihat ini boleh diharap, yang lain tak boleh harap, boleh harap juga. Cuma ini lebih boleh diharap. Begitulah lebih kurang. Antara Anas bin Malik dengan anak adik-beradiknya yang lain, Anas itu dilihat lebih pintar, lebih hebat dari sudut pemikiran dan lebih matang. Jadi Ummu Sulaim ni memilih Anas itu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan pilih kasih, cuma nak memberi kepada yang terbaik alam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Sulaim memilih anak yang terbaik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar anaknya dijadikan sebagai pembantu beliau dan memohon untuk didoakan beliau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan panggilan Abu Hamzah. Yang mana saya sebut tadi, Abu Hamzah itu adalah panggilan yang diberikan oleh Nabi kepada Anas bin Malik. Dan Nabi SAW mendoakan kepada Anas bin Malik yang berbunyi, "Ya Allah, perbanyakkanlah hartanya, ramaikanlah anaknya, panjangkanlah umurnya, berkatilah padanya dan masukkanlah ia ke dalam syurga." Dalam kitab Al-Isabah menyebut antara lainnya anak kandung dan juga cucunya yang dimakamkan saat Hajjaj menduduki kota Kufah. Hajjaj As-Saqafi ni ketika menduduki kota Kufah, Anas bin Malik masih hidup. Jadi Anas bin Malik ini dia sempat mengebumikan anak dan cucunya 100 orang lebih. Ramai tu dia punya anak dia. Bukan anak 100, maksudnya anak dan juga cucu. Sedangkan usia dan kesihatannya tidak pernah menderita sakit, dan Allah SWT juga telah menganugerahkan banyak rezeki kepadanya. Abu Hurairah berkata, "Saya tidak pernah melihat seorang sahabat pun yang mirip dengan solatnya Rasulullah SAW, melainkan Ibnu Ummu Sulaim, anak kepada Ummu Sulaim, iaitu Anas bin Malik." Ibnu Sirin berkata, Anas adalah sahabat yang solatnya paling bagus, baik di rumahnya maupun ketika dalam keadaan bermusafir. Itu berkenaan dengan Anas bin Malik.
Dan ada beberapa asar yang mengatakan Anas bin Malik pernah mengucapkan, dia mengatakan, aku ni dikurniakan harta yang banyak dan dikurniakan anak pinak yang ramai dan dipanjangkan umurku, umur yang panjang umurnya itu. Lepas tu dia kata satu lagi aku belum melihat kemakbulan doa Nabi SAW, iaitu masuk ke dalam syurga. Nabi doa yang pertama, harta banyak, ramai anak, panjang umur dan berkati hidup. Satu lagi, masuk syurga. Dia kata keempat-empat tu dia dapat melihat, dia dapat merasai. Cuma satu lagi yang belum merasai. Kenapa Anas berkata begitu? Sebab dia masih hidup. Untuk masuk dalam syurga perlu kematian. Jadi lepas dia meninggal, kita mana boleh cakap dengan orang mati. Jadi kisahnya setakat itu saja. Dia merasai 3-4 itu saja. Jadi Ibnu Jauzi menyebut bahawasanya Anas bin Malik meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW sebanyak 2,286 buah hadis, dan di dalam Musnad Ahmad sebanyak 2,178 buah hadis daripada beliau. Ketika Anas wafat, beliau berumur 107 tahun. Dan ada juga yang berpendapat beliau wafat pada usia 99 tahun. Berkata Waqidi dan lainnya, Anas adalah sahabat Nabi SAW yang wafat paling akhir di Basrah. Di tempat lain mungkin ada lagi lah sahabat lain. Para ahli sejarah berselisih dalam menentukan tarikh kewafatan beliau. Ada yang mengatakan beliau wafat pada tahun 90, ada yang mengatakan 91, ada yang mengatakan tahun 92 Hijrah, dan ada pula yang mengatakan pada 93 Hijrah. Ini adalah yang masyhur menurut jumhur, iaitu pada tahun 93 Hijrah. Imam Ahmad berkata Anas bin Malik dan Jabir bin Zaid wafat bersamaan hari Jumaat pada tahun 93 Hijrah. Jenazahnya disemandikan oleh tabi'in yang besar, iaitu Muhammad bin Sirin.